Pasal 18 yang membatalkan Islam. Bila dah batal Islam ni maknanya kufur lah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Agama Allah, agama Islam, fitrah manusia semula jadi. Fitrah ya, fitrah ni asal katanya ciptaan Allah Ta'ala. Fitrah, kita tu dicipta. Jadi perasaan, jiwa kita ya, jadi menurut fitrah semula jadi kita memang memerlukan kepada agama. Ya, mana-mana makhluk Allah, manusia namanya, dia memerlukan agama. Agama tu din. Din tu cara hidup. Atau apa namanya? Orang kampung kata apa? Way of life. Mesti ada peraturan. Mana nak menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi menurut fitrah dia memang nak kepada peraturan, cara hidup. Walaupun kadang-kadang sebagaimana selalu disebut oleh orang-orang ahli psikologi, bahawa manusia ni adalah apa nama tu? Madaniyun bitaba'. Dia adalah bagus, maju dengan tabiat dia, dengan semula jadi. Diri sendiri boleh menetapkan mana yang baik, mana yang terpuji, mana yang buruk, mana yang dikeji. Itu pendapat orang lah. Tapi dari segi fitrahnya, dari segi agama kita, ya, bahawa manusia ni mutadayyinun bi fitrihi. Manusia ni dia beragama secara fitrahnya. Jadi kalau orang nak menentukan buruk baik itu mungkin dengan akal, dengan pandangan dia. Tapi belum tentu juga yang seorang tu memandang baik, yang lain pandang baik. Mungkin dia orang bergaul bebas tu, itulah satu kebebasan, itulah kebaikan. Ada orang kata minum arak tu itulah yang baik, memanaskan badan, sehat. Jadi kita tidak macam tu. Kita tak hendak memandang baik atau buruk tu ikut selera kita, ikut kehendak kita. Tak boleh. Dia mesti ada peraturan yang diatur. Maka kita, agama Islam lah, peraturan kita agama Islam ni. Sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang cipta kita. Maka Allah lah yang tahu mana yang baik, mana buruk untuk kita. Walaupun kadang-kadang kita rasakan tak sesuai dengan kehendak kita. Jadi itulah dia kata fitrah manusia semula jadi. Fitrah tu kesucian ya, rasa ciptaan Tuhan tu. Jadi fitrah manusia ni memang memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah. Itulah agama Islam selaku agama yang betul dan benar. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini untuk mengajak dan menyeru umat manusia menganut agama Islam dengan mematuhi segala hukum dan peraturannya. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makna dia apa? Wahai orang-orang yang beriman. Tengok, dipanggil dulu orang yang beriman dulu. Orang yang percaya kepada Allah.
Orang yang percaya bahawa Allah Ta'ala cipta manusia ni. Kalau tak percaya benda tu, memang payahlah nak terima agama ni. Jadi seruan pun hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kepada Rasulnya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru ada perintah. Apa perintahnya? Udkhulu fis silmi. Masuklah kamu ke dalam silm. Silmi itu Islam lah. Asal kata silmi ni perdamaian. Kafatan, secara menyeluruh. Dan hati-hati, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu lakum, hanya kepada kamu sebagai musuh yang nyata. Lakum tu dikedepankan, jadi menimbulkan makna hanya. Aduun mubinun lakum, tapi dikedepankan lakum adu mubin, maka ada makna qasar atau hanya. Syaitan tu tak ada lain, hanya sebagai musuh yang nyata. Jadi tuan-tuan, ayat ni katakan Islam tu as-silmi, perdamaian, dan Islam tu adalah penyerahan diri. Maknanya bila manusia ni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan dapat kedamaian dalam hatinya, kedamaian untuk dia, kedamaian untuk manusia di sekelilingnya, damai untuk alam sekitar, damai untuk haiwan, sebab kita ikut syariah. Jadi kalau nak potong, nak makan haiwan pun bukan boleh tembak-tembak macam tu aja. Ada peraturan-peraturannya, sehingga peraturan wahyu Allah Ta'ala tadi melalui Al-Quran tu, melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peraturan-peraturan itu membuat damai, membuat tenteram sampai haiwan pun tenteram. Itu dikatakan rahmatan lil alamin tu. Kepada alam juga, kita tak boleh merosak alam ni. Jadi bila kita patuh, Islam tu maknanya aslama, menyerahkan. Kita serahkan diri kita ni kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka selamatlah kita. Dan itulah makna silmi tadi tu, damai, terasa damai, tenang kita dalam hidup ni, tenang berumah tangga, isteri tak merasa teraniaya. Bila kita ikut Islam ni, suami pun tak merasa dikecewakan oleh isteri, anak-anak pun macam tu, tidak macam setengah orang kadang-kadang, keluarga tidak merasa tenteram sebab suami tak ada peraturan, atau anak tak ada peraturan, atau peraturannya menyalahi hukum kemanusiawian. Orang-orang tua yang udah lemah, yang udah tak berguna lagi, hantar ke hutan. Ada yang orang tua ni, yang mak-mak dia atau nenek-nenek dia tua, dipukul. Jadi tak tenteram lah, masyarakat tak tenteram. Yang bakalan menghadapi ketuaan tu pun tak tenteram. Berbeza dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia katakan as-silmi. Jadi silmi tu, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam, makna dia, terjemahan dia. Tapi asal kata silmi tu damai, tenang, tenteram. Jadi melaksanakan, membuat segala peraturan tu, itulah agama kita, itulah agama yang as-salamah. Jadi silmi, damai, selamat, itulah dia Islam. Punca dia apa? Islam, penyerahan diri secara total, kafatan. Ayat tadi itu kata kafah, secara total, secara keseluruhan. Jadi Islam tu apa dia?
al-khudu' wal inqiyad ila ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kafatan, secara menyeluruh. Sama ada menyeluruh dari individu kita atau menyeluruh pada seluruh manusia, barulah dapat kedamaian, selamat. Dapat selamat, dapat Islam, damai, silmi. Jadi tak boleh kita merasa Islam ni kita seorang aja. Dia tak boleh, dia mesti kita sebarkan Islam ni supaya kedamaian tu, perdamaian tu tersebar juga. Kita tak boleh hidup Islam dalam masyarakat yang tak Islam. Kita jujur, tapi masyarakat semua khianat, tak jadi. Ayah jujur, ayah Islam, mak Islam, tapi anak tak diajak kepada Islam, ke laut juga pergi. Jadi mesti kafah, mesti menyeluruh, manusia keseluruhannya. Jadi bila kita tak hidup dalam lingkungan, dalam alam yang Islam, maka dia tak jadi selamat juga. Ya. Cuma di akhirat mungkinlah terpisahlah mana yang Muslim, mana yang tidak. Tapi bila dalam kehidupan di dunia ni, kita mesti Islam secara kafah. Jadi makna kafah tu setengah orang terjemahkan dengan universal, menyeluruh. Jadi agama Islam ni mesti dia universal, bukan untuk satu kelompok saja. Dan maknanya lagi bahawa udkhulu fis silmi kafah itu, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Maknanya seluruh hukum hakam Islam itulah mesti kita buatlah. Tak boleh kita pilih-pilih. Ya. Kita nak pilih yang kita suka aja. Macam masuk supermarket pula kan. Supermarket, mana kita nak, kita ambil. Yang kita tak perlu, tak sesuai sama kita, kita tak ambil. Atau yang mahal, kita tak ambil. Yang murah-murah, kita ambil. Itu supermarket. Islam kita tidak. Agama ni, suka tak suka, mahal ke, murah ke, senang ke, susah ke nak buatnya, mesti ambil. Udkhulu fis silmi kafah. Itu dikatakan kafah tu. Kemudian kalimat fi tu tuan, fis silmi, masuklah kamu ke dalam. Apa arti ke dalam? Maknanya Islam tu macam satu bekas. Kita masuk, terjun ke dalam. Jangan separuh badan aja, tak jadi. Jadi nak kedamaian tadi tu baru kita dapat bila pengamalan kita tu seakan-akan dilambangkan dengan kalimat fi tu, kata ahli-ahli tafsir, bahawa fi tu menganggap bahawa Islam tu sebagai bekas yang besar, dan kita masuk ke dalamnya. Itu rahasia fi tu. Jadi itulah makna dia udkhulu fis silmi kafah. Tak boleh kita nak, atau kita tak akan berhasil merasa atau mengutip buah-buah Islam itu bila kita ambil sebahagian. Maknanya tak jadilah. Tak jadilah keselamatan, tak jadilah perdamaian bila kita hanya kutip macam supermarket tadi. Jadi Islam itu adalah manhaj, cara yang serupa dengan agama, din kan. Din tu dah biasa diterangkan dulu bahawa din tu adalah perlakuan, cara hidup, atau dikatakan dengan manhaj tadilah, manhaj Allah, cara hidup yang Allah atur. Jadi dia mesti lengkap. Kalau tak lengkap, dia tak jadi. Tak dapat apa yang dihasilkan, apa yang nak dihasilkan oleh nama tu sendiri. Jadi dia mesti apa? Mesti kamil atau kafah, sempurna, lengkap dan menyeluruh.
Jadi kita tak boleh agama ni kita anggap ibadat-ibadat yang apa nama itu, yang syairiyah saja. Apa nama istilah lagi tu? Ritual saja. Kita anggap kita ni Islam sebab kita dah buat ibadah-ibadah yang ritual, yang sembahyang, zakat, puasa. Dia tak nak macam tu. Dia nak syairiyah ni, syiar syiar tu syairiyah tu syiar lah. Macam sembahyang, puasa tu lah. Dia tak nak itu je, tapi dia nak dijelmakan syiar tu jadi ta'amuliyah. Ibadah yang ta'amuliyah, yang sosial, yang kita berinteraksi sesama kita. Kita tolong menolong, kita bermasyarakat dengan baik, kita tidak khianat pada orang, tak berbohong dan sebagainya lah. Ya, akhlak kita bertindak kepada orang lain selain kita. Baru dia jadi, baru dapat silmi, baru dapat salamah, selamat. Jadi kita kadang malu juga dengan orang. Kita kata agama Islam, agama perdamaian, tapi kita sama kita berkelahi. Ya? Tengok orang, mana Islam ni adalah agama selamat, agama damai. Sebab tu tadi lah. Ya? Kita hanya fokus pada ibadah syairiyah tadi. Ibadah yang syiar tadi, bayang dan sebagainya. Tapi ibadah kita sesama kita, tolong menolong umpamanya, tak ada. Ya. Yang umpamanya kalau kita skup antara bangsa, ada negara kaya, sekaya-kayanya. Yang negara miskin, semiskin-miskinnya. Sehingga tempang kehidupan. Ya. Dia tak nak macam tu. Jadi kita dalam kehidupan kecil kita tidak antar negara, tapi antar kita. Antara kita sama kita. Mesti ciptakan dua ibadat ini tadi. Ibadat syairiyah dan ibadah ta'amuliyah. Ibadah yang biasalah, yang tolong-menolong, beri-memberi, kunjung-mengunjung, sayang-menyayang dan sebagainya. Jadi dalam tafsir, ada tafsir saya baca, Islam tu huwal hayat. Islam tu itulah kehidupan. Wal fitrah, dan fitrah kita. Ya, memang semula jadi kita. Memang dah dicipta Allah Ta'ala kita ni sebagai hambanya yang menyerah. Wal akal, otak, pemikiran juga. Jadi Islam tu sampai pemikiran juga mesti Islam. Masa sekarang, masa akan datang, mesti Islam. Dia kata lagi, wahuwan nafs wal jasad wal ruh. Islam tu adalah diri, adalah jasad dan adalah ruh. Itu yang dikatakan kafah tadi. Islam annahu manhajun kamilun. Islam itu adalah satu cara hidup yang kamil, yang menyeluruh dan lengkap. Yang dia bukan saja mengatur hukum apa ni, ibadah atau hubungan antara manusia dengan Allah. Ya. Dia juga mengatur hubungan manusia, sesama makhluk. Jadi hubungan vertikal dan horizontal dia mesti sama. Hubungan ke atas dan hubungan di garis datar ni, kita sama kita ni. Jadi Islam tu mengatur hubungan sesama manusia, sesama hamba, termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dan mengatur juga hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang istilahnya apa, vertikal dan horizontal tadi. Ya, hubungan ke atas dan hubungan mendatar sesama kita. Jadi bila macam itulah kehidupan, maka dalam hati seorang mukmin itu akan ada
bahagia, akan ada tenteram. Ya. Yang ketenteraman ini, ketamakninahan itu bila dimiliki, maka bila nak dibagi kepada seluruh makhluk, macam kita lah di Malaysia ni, ketenteraman tu kalau dibagi ke seluruh makhluk cukup. Maknanya tenteram tu memang besar maknanya dalam hati. Jadi bila kita dapat ketenteraman tu, maka dia cukup untuk semua orang dibagi-bagi. Itu yang pernah diceritakan bahawa ketenangan tu suatu perkara yang tak didapati oleh raja-raja. Ibrahim bin Adham, dia tu anak bangsawan rahimahullah, ya, anak keturunan raja, dan dia sendiri pun raja, dikabarkan macam tu. Tapi dia tinggalkan raja, dia pergi menjadi hamba biasa, pergi mencari kedamaian ke sana kemari. Ya, dia nikmati hidup. Yang dia kata, kalaulah raja-raja tu tahu apa yang aku rasakan ni, apa yang kita rasakan ni, mereka akan sebat kita dengan pedang-pedang ini. Makinkan seronoknya hidup berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam lindungan atau di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah raja-raja tu tahu seronoknya hidup di bawah perkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sebat kita dengan pedang. Dia tinggalkan. Ya, Ibrahim bin Adham kan. Kalau dalam buku-buku tasawuf selalu disebut nama-nama ni. Ya, sebab dia salah satu contoh orang yang hidup bangsawan namanya, hidup mewah, dia tinggalkan. Dia pergi musafir ke sana kemari mencari ilmu. Ya. Cuma ayat tu terusnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut syaitan. Jadi udkhulu fis silmi kafah, itulah baru silmi tadi, selamat tadi, damai tadi. Jangan ikut syaitan. Bila ikut syaitan, tak jadilah. Sebab syaitan tu dia pun makhluk kan. Dia pun orang yang tersesat jalan. Dia orang berilmu. Syaitan ni, iblis ni, ya, keturunan iblis ni, dia berilmu tinggi, tapi dia tak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je punca dia takabur. Dan jenayah yang pertama yang terjadi adalah takabur. Dia tak nak ikut peraturan Allah taala. Padahal sujud aja kan, bukan payah sujud. Tapi kerana dia rasa dia lebih hebat, maka dia sombong. Aku lebih baik. Jadi perasaan atau perasan kita aku lebih baik daripada dia, itu syaitan. Jadi bila kita hidup dengan fisilmi, masuk dalam agama Allah Ta'ala ni, maka perasaan tu mesti tak ada. Sebab itu langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sebab apa? Dia adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan, ayat tu pula khutuwat, langkah-langkah, program-program syaitan. Khutuwat tu langkah lah. Kalau dia banyak khutuwat, itu pun satu isyarat juga sebenarnya, bahawa syaitan ni dia memang ada step-step dia. Dia nak merusak manusia ni, dia tak satu macam langkah je dia buat. Ya? Dia ada program langkah-langkah. Maka dia katakan khutuwat. Jadi dia nak merusak manusia ni ada tahapan-tahapan kerja dia. Dia tidak satu macam aja. Bila satu macam aja orang perasan. Ya, jadi dia banyak langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Sehingga orang yang dirayunya itu, orang yang nak dirosaknya itu tak perasan. Dia
Tiba-tiba masuk aja dalam langkah, dalam perangkap dia. Masuk aja dalam kebinasaan. Macam tu lah. Kita beribadah kadang-kadang, nak sembahyang, dari mulai beruduk aja, dah dia kacau kita. Ya? Bila basuh muka kan, tak masuk niat lagi. Ya? Niat pula semain panjang yang dia hafal kan. Salah kita ni pula hafal niat yang bahasa Arab pula. Nak dicamkan niat tu dengan bahasa Melayu. Satu hal. Apalah salah kita kata kalau nak diucapkan jugalah lafaz niat tu. Aku nak berwuduk ni kerana Allah Ta'ala. Kan? Mantap dia. Aku nak sembahyang fardu zuhur. Kita bahasa Arab diucapkan tapi nak diniatkan dengan bahasa sendiri pula. Jadi payah. Jadi dari berwuduk aja dah. Dengan membazirnya, dengan berulang-ulang kalinya. Ada kawan saya belajar sama di Madinah. Basuh muka aja macam satu baldi kalau dikumpulkan air. Memanglah Arab Saudi air itu tidaklah, bukan macam zaman dulu kan. Dia dah ada sistem mengubah air laut tu jadi air tawar. Walaupun kita tengok kalau gelas kita tu, kalau kita pakai, lama-lama jadi merah. Pengaruh air laut. Tapi tak boleh macam mana pun. Walaupun kita di laut berwuduk, tak boleh banyak-banyak. Tak boleh pembaziran. Allah tak suka pada orang yang berlebih-lebih ni. Tapi macam tu lah. Orang kita pun kadang-kadang ada macam tu. Ada jemaah tanya. Saya kata dia tak tahu cara berwuduk lah tu. Ustaz, dia sekolah di sebutlah nama negeri Arab sana. Orang sana pun tak berwuduk macam tu. Macam kawan tadi belajar Madinah tak berwuduk macam tu. Ada yang satu mangkuk kecil je boleh berwuduk cukup. Ini satu baldi basuh muka ya. Tengok cara syaitan tu. Dari mulai situ dah masuk dia. Kadang-kadang bila kita nak sembahyang, relax dulu ni. Baru keluar apa? Tengok lagi Hindustan tu kan. Relax dulu. Lepas tu kita nak pergi juga. Nak pergi juga ke masjid. Umpamanya kan. Dah azan, pergi ke masjid. Kita hidupkan motor kita. Pergilah. Kan, dah kalah dia. Dia langkah lain pula. Pergilah. Sekarang kau tak pergi kan. Malu kita. Orang semua pergi ke masjid. Tengok tu. Situ pula. Pergi. Dia suruh pergi. Kalau nak sedekah dia suruh sedekah. Dia dah kalah dia. Dia suruh kita sedekah. Sedekah lah. Sekarang tak sedekah kan apa kata orang. Dia masukkan situ pula. Ini semua namanya khutuat. Langkah-langkah yang sudah diprogram oleh syaitan. Jadi hati-hatilah kita. Ya. Khususnya kita nak buat taat. Yang orang-orang buat maksiat tu memang dia goda, tapi bila dah jadi dia biarkan aja. Ya. Dia biarkan aja. Syaitan tak duduk di kelab-kelab, disko-disko, dia tak duduk itu. Sebab dia dah lantik budak-budak ni. Dia duduk mana? Tu depan masjid tu dia duduk. Syaitan duduk dekat surau dekat masjid. Dia kacau orang semua. Kalau yang di disko-disko tu dia tak pergi minum arak, tak pergilah. Dia dah wakil kan aja dah. Sama jenis manusia juga. Dia orang lah lantik diri dia sendiri. Jadi kalau di masjid ni, Tok Imam, Pak Ustaz, lagi bosah jenderal yang datang. Kita nak ke masjid tu macam tu juga. Sesuai dengan ketaatan kita itu, maka syaitannya lebih banyak. Itulah istilah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut khutuwat, langkah. Banyak langkah syaitan. Jadi kalau baca kitab lah belajar ke, baca buku ke, apa langkah-langkah syaitan. Ada kitab namanya apa? Talbisu Iblis. Itu boleh baca. Belitan tipu daya iblis. Seseorang yang menganut agama Islam selain agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama.
Maknanya selain agama Islam, bila dikatakan nak beragama, manusia ni perlu kepada agama kan. Jadi bila dia memilih agama yang bukan Islam, dia tidak dikira sebagai orang yang beragama lah. Sebab agama tu tak diterima. Maka dikatakan firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tegas ayat tu, siapa-siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan, maka hasil dia apa? Hasil dia lan, tidak akan. Lan tu tidak, tapi dia mengandungi makna selama-lamanya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuklah dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi nak cari agama yang Islam lah, sebab dia agama yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana agama semua nabi-nabi Islam. Dari Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka, mesej mereka satu, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam, ikut Allah Ta'ala yang esa tu. Apa peraturan Allah Ta'ala? Peraturan dia Islam. Walaupun peraturan dia tu setengah-setengah Nabi berbeza sesuai dengan masa dan tempat. Sesuai dengan masa dan tempat, maka berbeza agama ni. Tapi asas dia menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas dia adalah tauhid. Hanya Allah lah yang diikuti, hanya Allah lah yang ditaati. Maka bila ditengok bahawa ayat-ayat daripada Al-Quran mengatakan tentang Nabi Ibrahim pun, maka na Ibrahimu nabi Yahudi yang wala Nasraniya. Tiadalah Nabi Ibrahim tu seorang Yahudi, tidak juga seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Dia adalah sebenarnya hanif, ikut agama yang lurus, Muslim. Tengok tu, Muslim. Nabi Ibrahim, bapa Nabi-Nabi tu, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibrahim tu adalah Nasrani. Yang Yahudi kata Ibrahim tu Yahudi. Tak. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah. Dia adalah hanif, agama dia lurus, dan dia adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Ali Imran 67. Begitu juga Nabi Nuh, hikayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Nuh. Ujung ayat tu, ayat surah Yunus 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya aku muslim. Apa arti muslim? Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh. Kemudian Ibrahim dan Ismail ada juga dihikayatkan dalam surah Al-Baqarah 128, Rabbana waja'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tengok, Rabbana waja'alna muslimain, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ni muslimain, dua-duanya Islam, Ibrahim dan anaknya Ismail. Dan didoakannya lagi, jadikanlah zuriat kami semuanya umat muslimah. Nabi Ibrahim, bapa Nabi-Nabi, Muslim. Kemudian Nabi Yakub, anak-anak Nabi Yakub, yang Yakub ni Israel tu lah. Yakub tu digelarkan Israel, jadi dia juga
Allah Ta'ala katakan tentang cerita dia, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub wal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ujung ayat tu, nahnu kata Bani Israel, kami hanya Muslim, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dibawa oleh Tuhan ayah engkau, Tuhan bapa-bapa engkau, Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami ikut agama itu. Bila Yaqub nak meninggalkan, dia ambil, kumpulkan anak-anak, dia minta saksi, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku meninggal besok, apa yang kau sembah selepas aku? Mereka semua kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua nabi-nabi agama mereka Islam. Jadi kalau ada orang sekarang ni mengaku Nasrani, mengaku Yahudi, ni bapa Yahudi ni, bapa Israel, Bani Israel, Yaqub. Dia tes anak-anak dia. Siapa anak-anak ni? Bani Yaqub lah. Yang punca dia 12 orang tu kan. 12 puak tu. 12 puak Bani Israel. Jadi, di mana kesilapan orang tu sehingga tak mengakui mereka tu Islam. Dia nak cari yang lama punya. Itu lama dah expired. Sebab agama yang terbaru itulah agama Islam. Cuma tu yang saya sebut hari tu, bahawa punca dia dengki je. Yang orang-orang agama lain ni dengki. Sebab bila mereka tunggu Nabi akhir zaman tu, bila muncul di Madinah, dia orang dah pergi Madinah dulu tuan-tuan ya. Diarahkan macam tu. Dia dari Palestin sana. Dalam kitab mereka, akhir zaman nanti akan datang seorang Nabi, tempat hijrahnya Madinah. Dia tunggu Madinah. Tu punca orang Yahudi ramai di Madinah tu dulu. Kalau tuan-tuan pergi ziarah, kalau ziarahnya tu apa, yang bawanya tu pelajar-pelajar sana, boleh. Mana tempat perkampungan Yahudi? Dia ada dekat Kuba. Di atas Kuba tu lagi ada namanya Kuba Akhdar, Kuba hijau, taman-taman kurma. Di sana ada satu kawasan, memang dulu di situlah orang-orang Yahudi tinggal. Jadi mereka tunggu kedatangan Nabi akhir zaman ni. Tapi bila ditengok Nabi akhir zaman ni bukan dari keturunan Bani Israel yang biasanya memang Nabi, keturunan Nabi Ismail, dia tak nak dah. Sebab mereka memahami bahawa mak Nabi Ismail tu bukan orang yang pilihan. Dia adalah bekas hamba sahaya, kata dia orang. Jadi tak apa. Jadi punca dia bukan kebenaran, punca dia hangit hati. Punca dia panas hati sebab Nabi Muhammad SAW tu bukan dari kelompok yang anak Yaqub semua tadi, tapi daripada anak Ismail. Itu aja masalah. Jadi kesilapan mereka lah sebenarnya. Jadi kita jangan pula yang kita ni tak tentu arah pula nak ikut Yahudi, nak ikut Nasrani. Kita ni dah botol jalan kita ni. Cuma sayang itulah anak-anak kita kadang termakan dia air beracun ni, ya, air suci lah, macam-macam lah, sehingga murtad. Ada dikatakan ustaz murtad. Buku kita lagi, kitab muka surat 341. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Eloklah hujan tak boleh balik kan. Menyuruh, memerintah Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agama Islam tanpa membuat sebarang perubahan dan pindaan. Ini pula jangan lupa ikut agama
Mana agama ni? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan dipinda pula. Kita ni suka minda-minda ni. Ya, alasan dia bonda baik, apa salah tak boleh. Walaupun bonda baik, kita kata baik, tapi tak ada acuan dia daripada Nabi Muhammad SAW, maka kerja kita adalah sia-sia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka luruskanlah, akim, istaqim. Ya, akim, luruskanlah wajhaka, wajah engkau ya Muhammad. Kemana nak dihadapkan muka ni? Lid-dini hanifa. Untuk agama apa ni yang lurus, yang jauh daripada kesesatan. Itu makna dia, akim wajhaka lid-dini hanifa. Tuan-tuan, ayat ni sebenarnya turun selepas orang-orang kafir, orang-orang Makkah, Quraisy Makkah kalah dengan hujah-hujah. Dengan hujah-hujah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat menceritakan sebelum ayat fa'akim wajhaka ni, beberapa tanda-tanda keagungan, kebenaran, kebesaran, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan baca pada ayat apa tu? Ayat surah Rum dah, ya, sebelum ni lah, sebelum surah ini ayat 30. Mulai dari ayat 18. Mulai lagi sebelum tu lagi ada. Semuanya menceritakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai surah ayat ke 19. Ya, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Taala tu mengeluarkan yang mati, yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan menghidupkan bumi selepas mati, lepas kering kontang boleh disuburkan balik. Begitu jugalah kamu dikeluarkan. Wa min ayatihi, dari setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah, menjadikan engkau daripada tanah. 22 min ayatihi, setengah daripada ayat-ayat Tuhan, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, khalqus samawati wal ard, cipta langit dan bumi, dan berbeza-bezanya bahasa kamu, dan warna-warna kamu pun berbeza-beza. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Tuhan Rabbil Alamin. Ayat berikutnya, wa min ayatihi. Tuan bacalah tu, banyak sangat tu. Akhirnya baru ni dah kalah orang-orang musyrik ni. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Wahai Muhammad, luruskan pandangan engkau, tumpukan perhatian kamu, wahai Muhammad. Jangan peduli ni orang ni, orang bodoh semua ni, udah dikemukakan pun dogil juga, tak nak juga ikut. Engkau Muhammad, apa yang kau dakwahkan selama ni, teruskan. Akim wajhaka, luruskan pandangan kau, luruskan wajah kau, maknanya pandangan lah, pemikiran, pusatkan perhatian kamu, curahkan tenaga kamu lid-dini hanifa, untuk agama yang lurus ini. Itu makna dia. Iaitu agama yang yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadi. Ya, itulah yang ayat yang mengatakan tu, fitratullah. Agama yang hanif ni, yang lurus ni adalah fitratullah, yang Allah sudah ciptakan, allati fataran nasa 'alaiha, yang telah difitrahkannya manusia untuk agama tu. La tabdila li khalqillah, tidak ada ganti untuk ciptaan Allah Ta'ala ni. Maknanya manusia ni dah dicipta, tak boleh ditukar ganti lagi.
Jadi agama ni adalah ciptaan Allah, dan manusia dari mula lagi memang dah dicipta dia supaya menerima agama ni. Jadi la tabdila li khalqillah. Ciptaan Allah Taala tu tak boleh terima, tak boleh diganti, tukar ganti dah dengan agama lain. Agama yang cipta Allah Taala ni untuk kita adalah agama fitrah ni. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi tuan-tuan, pendek cerita, kita sebagai Muslim pegang teguh wa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fokuskan, teruskan perjuangan kita untuk agama ni. Cuma itu tadilah tu, berusahalah kita. Ya, usahalah kita kembangkan agama ni, ajarkan agama ni. Jangan kita sendiri saja. Itu yang selalu saya sebut juga. Tapi belum ada perubahan. Dan kita ajalah. Dari dulu macam inilah kita. Mana generasi muda kita? Mana anak-anak kita? Seakan-akan, buat kata orang lain, istilah kawan-kawan ni, seakan-akan di masjid tu ada ditulis, masjid ini hanya untuk orang-orang yang lanjut usia, lansia. Orang Indonesia kata lansia. Tak tahulah kalau tak ada, kalau ada kok. Seakan-akan macam tu. Mana-mana masjid. Ya? Seakan-akan masjid ni untuk yang macam-macam kita ni, yang dah bawa tanah, bawa kuburnya. Ternyata ya, saya kalau pergi dululah, masa saya ngajar aktif lagi, tengok bila pergi Kedah, pergi Kelantan, selalu saya sebut ramai. Kalau sembahyang tarawih tu sampai malam raya tu pun ramai dia orang. Lepas tarawih pakai kain tu pergi ke shopping center. Pakai kain sarung pergi shopping, belanja untuk raya besok. Pemuda sakitnya mata kita tengok bila kita di tempat kita ni. Macam tak tahulah kalau dulu sebelum saya datang sini ada orang tulisan tu, masjid ini hanya untuk lansia. Orang lanjut usia. Jadi cubalah kita sampaikanlah, ya, jom kita ngaji. Buat kata apa itu, View Azman, jom doreh ngaji. Jadi jangan kita sendiri, kita ajak. Esok kita meninggal, adalah legasi kita, ada peninggalan kita. Ya, anak-anak muda kita rajin ke masjid. Ya, rajin mengaji, rajin sembahyang berjemaah. Jadi cubalah kita kembangkan ini. Jadi aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fokus pada agama kita ni, tak usah cerita lain-lain lagi. Takut kita macam itulah. Dia tak selesa dalam agama dan dia tak faham agama ni. Dia menceburkan diri, berkenalan dengan agama lain, akhirnya murtad. Ramai tuan-tuan, ramai yang murtad. Ya, file